Baiklah saudara, langsung dari RTM Sarawak, kita ikuti kemas kini berita bersama Buma Win. Silakan Buma. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Hospital lawas berdepan detik cemas apabila kebakaran kecil membabitkan bilik steril Jabatan Suci Hama berlaku di hospital berkenaan petang semalam. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Jamilah Hashim dalam satu kenyataan media, kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 6 petang itu dipercayai berpunca daripada alat penyaman udara dan disedari oleh pesakit dari ward berdekatan. Tindakan pantas anggota keselamatan termasuk pengawal keselamatan hospital berjaya memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam api sebelum pasukan bomba tiba. Dr. Jamilah memuji ketangkasan pasukan kesihatan dan yang terlibat dalam menangani situasi kecemasan melakukan pemindahan segera bagi semua anggota dan pesakit mengikut protokol sedia ada. Sementara itu, jurucakap dari Balai Bomba dan Penyelamat Lawas mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut. Pasukan bomba bertindak memastikan tiada lagi nyalaan serta kemerebakkan api di blok bangunan terjejas dan mengisytiharkan ia selamat diduduki semula pada pukul 7.30 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca sebenar kebakaran masih dalam siasatan. Di Pedawan, 2 penumpang kenderaan pacuan 4 roda maut apabila kenderaan yang mereka naiki terjunam ke dalam gaung sedalam 20 meter di Kampung Kambek petang semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexander Nagacabu, dalam insiden pukul 6 petang itu, kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki berumur 56 tahun hilang kawalan sebelum terbabas dan terjunam ke dalam gaung. 2 penumpang yang berada di bahagian kabin, Sarik Susis 55 tahun dan Boy Gaus 45 tahun maut akibat kecederaan parah di kepala, manakala 5 lagi penumpang lain hanya mengalami kecederaan ringan dan kini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Superintendent Alexander yang dihubungi RTM mengesahkan kes ini di Kuching. Kenderaan pacuan 4 roda itu turut dibawa ke IPD Pedawan bagi tujuan siasatan kimia dan Puspakom. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Ulu Baram, 3 orang maut apabila kenderaan yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 100 meter di Jalan Leo Mato. Dalam kejadian kira-kira 1 tengah hari kemarin, kenderaan yang dipandu seorang lelaki 43 tahun bersama 2 perempuan dalam lingkungan umur 60 dan 70 tahun dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke dalam gaung. Ketiga-tiga mangsa yang ditemui orang ramai disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Leo Mato. Ketiga-tiga mangsa juga telah dikeluarkan dari gaung dengan bantuan penduduk kampung sebelum dihantar ke Hospital Miri untuk tindakan lanjut. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexander Nagacabu, ketika dihubungi pemberita mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majlis Tindakan Bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak yang memfokus kepada isu-isu pembangunan di negeri ini mengadakan mesyuarat ketiganya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pagi tadi. Mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas, mewakili Kerajaan Sarawak dan Menteri Kejeraya Barubian bagi pihak Kerajaan Persekutuan. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Pejabat Timbalan Ketua Menteri, mesyuarat jawatan kuasa tersebut turut dihadiri wakil rakyat dari Parti Tindakan Demokratik termasuk Violet Yong dan Chi Sing dan Chi Sihau dari Parti Keadilan Rakyat selain pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan. Antara perkara yang dibincangkan termasuk prestasi pelaksanaan projek-projek pembangunan di bawah Rolling Plan ke-4, Rancangan Malaysia ke-11, projek pembangunan sekolah-sekolah usang, projek pembangunan Kementerian Kesihatan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan pelaksanaan peluang menaik taraf di bawah Rancangan Malaysia ke-12.
Kerajaan Sarawak melaksanakan pelbagai strategi dan inisiatif bagi meningkatkan industri pelancongan negeri dengan salah satunya menerusi pelaburan dalam pelancongan digital. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, digitalisasi adalah pemacu globalisasi yang kukuh dan membawa potensi besar untuk pertumbuhan pendapatan. Datuk Petinggi Abang Johari berkata selain dapat meningkatkan ketibaan pelancong, pelaburan dalam pelancongan digital membuka peluang kepada usahawan mempromosi barangan dan perkhidmatan selain mewujudkan peluang pekerjaan dan menghasilkan aliran pendapatan baharu. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Arkeologi 2019 mempromosi arkeologi sebagai pelancongan warisan di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan Wakil Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Datuk Abang Johari juga berkata pelancongan warisan membawa kesan positif kepada ekonomi dan pengurusan sumber yang bersesuaian, amat mustahak agar ia dapat terus dikekalkan. Malah katanya kerajaan negeri mengakui Gua Niah dan tapak arkeologi di seluruh negeri memainkan peranan penting sebagai satu warisan dan kebudayaan yang tidak ternilai. Justru Sarawak komited dalam meletakkan perlindungan dan pemeliharaan khazanah warisan yang dimiliki sebagai satu keutamaan agar warisan negara ini terus terpelihara. Lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Indonesia, Singapura, Brunei dan Australia menyertai persidangan ini. Turut diadakan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Jabatan Muzium Sarawak dan Griffith University Australia dan MOU antara Jabatan Muzium Sarawak dengan French School of Asian Studies. Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF akan menganjurkan Business Engagement Session bersama Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada 8 Oktober depan. Bertemakan Journey to 2030, penganjurannya bertujuan untuk mengumpulkan semua komuniti serta penggiat industri perniagaan di negeri ini bagi membincangkan transformasi dunia perniagaan sebagai pemacu ekonomi negeri ke arah mencapai status Sarawak Maju 2030. Presiden SBF Datuk Abang Abdul Karim Tun Nopeng berkata sesi kali ini merupakan program kemuncak setelah penganjurannya oleh Dewan Perdagangan dan Perindustrian Sarawak SCCI di Sibu, Bintulu dan Miri. Beliau menyatakan demikian pada sidang media Business Engagement Session with Chief Minister of Sarawak di Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak di Kuching. Pihaknya menyasarkan penyertaan 600 peserta untuk sesi kali ini iaitu 500 dibuka untuk syarikat perniagaan daripada sektor swasta dan 100 untuk sektor awam. Sesi kali ini turut menampilkan dua penceramah iaitu Profesor Dr. Fatimah Kari dan Datuk Seri Fung Jo Chong yang akan membentangkan tajuk transformasi sosioekonomi Sarawak ke arah tahun 2030 dan cabaran yang dihadapi serta Perjanjian Malaysia 1963 dan kepentingannya untuk komuniti. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela.